Rentasan berita edisi 653 bersama saya Zawazli Yusof dan antara paparan utama. Tabung haji untung Menteri Agama bercakap benar. UMNO persoal lantik individu terpalit skandal JJ. Saya tak mahu dengar ini kerajaan Melayu Islam, kata pemimpin MCA. Mengapa takut DAP yang sudah jadi pembangkang? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lembaga Tabung Haji setakat 31 Disember 2019 mencatatkan aset bernilai 74.3 bilion ringgit berbanding 70.3 bilion ringgit pada tahun 2017 di bawah Kerajaan Barisan Nasional. Dalam tahun 2017, institusi Islam itu mengalami defisit sebanyak 4.1 bilion ringgit, iaitu liability 74.4 bilion ringgit berbanding aset 70.3 bilion ringgit. Situasi menyedihkan ini diumumkan oleh syarikat audit bebas PricewaterhouseCoopers PwC. Akibatnya pada tahun 2018, tabung haji rugi hanya mampu mengagihkan hibah sebanyak 1.25% sahaja. Walaupun dimaki hamun sehingga ada yang mengkafirkannya, Menteri Hal Ehwal Agama ketika itu, Datuk Seri Mujahid Yusof Rawal, terus mempertahankan pelan pemulihan yang dilakukan oleh pihak pengurusan tabung haji. Ternyata hari ini tabung haji sudah berada pada landasan yang tepat apabila berjaya membayar keuntungan berdasarkan keuntungan perniagaan sebenar sebanyak 3.05%. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri sendiri mengakuinya. Mewakili kerajaan Malaysia dan sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada ahli lembaga pengarah dan pengurusan lembaga tabung haji atas keuntungan yang berjumlah 2.9 bilion ringgit sebelum agihan keuntungan yang dicatatkan untuk tahun keuangan 2019. Katanya dalam satu kenyataan pada 14 Mac 2020. Beliau pasti pengumuman ini menggembirakan semua pendeposit selepas berlaku unjuran positif dalam keuntungan berbanding tahun keuangan yang lalu pada 2018. Keuntungan yang dicatatkan ini menunjukkan keberhasilan usaha pihak pengurusan dalam rangka strategi pelaburan dan langkah pengurusan kos, katanya. Beliau percaya pihak tabung haji dan semua pihak yang berkaitan telah menggembeling sepenuh tenaga mereka dan berusaha sehabis baik dalam melaksanakan tugasan mereka. Pengumuman agihan keuntungan selepas zakat hibah sebanyak 3.05% kepada semua pendeposit juga dilihat telah mengembalikan kepercayaan pendeposit setelah jumlah dividen yang diterima agak rendah pada tahun lalu, kata Zulkifli. Beliau menjangkakan unjuran kali ini akan memberi galakan kepada pendeposit untuk terus melabur dan menyimpan wang bersama tabung haji. Saya menyeru semua pihak agar meletakkan sepenuh keyakinan kepada ahli-ahli lembaga pengarah dan pengurusan tabung haji yang sentiasa berdedikasi dan memahami hala 7TH dalam menjalankan urus takbir, tegasnya. Mengulas mengenai prestasi tabung haji kali ini, Mujahid berkata misi Kerajaan Pakatan Harapan adalah untuk selamatkan penyelewengan institusi besar seperti 1MDB sebanyak 42 bilion ringgit, tabung haji 10 bilion ringgit dan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda berjumlah 6 bilion ringgit. Beliau memulakan misi ini di tabung haji dengan memastikan institusi itu mematuhi Akta Tabung Haji dan membuat nilai rosot atau impairment sebenar supaya untung dan rugi adalah tepat dan bukan ditipu. Mujahid mempertahankan kenyataan awalnya bahawa tabung haji pada Disember 2017 mencatatkan defisit 4.1 bilion ringgit. Menurut beliau sebelum ini, tabung haji membuat pengeluaran hibah atau dividen bercanggah dengan Akta TH Seksyen 22-3-A Akta Lembaga Tabung Haji 1995. Akta menegaskan aset perlu melebihi tanggungan sebagai syarat untuk keluarkan dividen dan perlu mencatatkan keuntungan. Kedua-dua syarat akta tidak dipenuhi, tegas Mujahid.
Mohon pemimpin PAS Dr. Halimah Ali jangan membuat kenyataan yang mengelirukan dan memalukan diri sendiri. Beliau menciap di Twitter bersama poster kejayaan tabung haji. Alhamdulillah, petanda positif. Mudah-mudahan barakah di bawah Menteri Agama baharu. Ciapan tersebut mengundang pelbagai kecaman seolah-olah Kerajaan Perikatan Nasional seumpama peribahasa lembu punya susu, sapi dapat nama. Islam itu indah, Dr. Halimah, janganlah kotorkannya dengan menambah kebebalan penyokong anda. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Khalid Nordin berpendapat bahawa kerajaan hanya akan disegani dan diyakini dengan wibawa kabinetnya. UMNO hanya melakukan tugas moralnya sebagai parti politik untuk menuntut representasi yang strategik dengan sumbangannya dan setelah memperkirakan keupayaan dan pengalamannya dalam melestarikan kepentingan bangsa Melayu, kata Khalid dalam satu kenyataan. Menurut beliau, pada awalnya UMNO menuntut agar Parlimen dibubarkan untuk memberi laluan kepada satu pilihan raya. Namun parti itu menukar pendiriannya setelah kedudukan politik Malaysia terus berkonflik kerana tindakan Tun Dr. Mahathir. Tanpa UMNO dan PAS, Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak dapat membentuk kerajaan. Justru UMNO adalah pendiri bersama Kerajaan Perikatan Nasional dan bukan penumpang. Kerana itu, UMNO merasakan wajar untuk ia mendapat keadilan melalui tuntutan proporsional. Kata Khalid, UMNO ialah sebuah parti politik, bukan di bawah Bersatu atau Tan Sri Muhyiddin. Ia tahu bagaimana beroperasi sebagai sebuah parti politik. Kami tahu apa tuntutan yang sesuai dengan sumbangan kami dalam membentuk kerajaan dan kenapa kami menuntut perwakilan yang profesional, katanya. Khalid membidas teguran bekas Ketua Hakim Negara Tun Abdul Hamid Mohamad supaya jangan membangkitkan lagi isu pembahagian jawatan menteri dan timbalan menteri. Anda tidak terus tahu segala-galanya mengenai tugas anda apabila dilantik menjadi menteri atau timbalan menteri. Janganlah hendak tunjuk pandai dalam perkara yang anda tidak tahu. Nanti yang akan nampak adalah kebodohan anda. Tolonglah jangan bangkitkan lagi isu pembahagian jawatan menteri dan timbalan menteri. Jika tidak puas hati, letak jawatan, kata Hamid dalam blognya. Hamid mengingatkan pemimpin UMNO bahawa rakyat sedang memerhati mereka. Berapa banyak jawatan menteri hendak diwujudkan untuk diberi kepada setiap parti dan setiap orang supaya mereka berpuas hati soalnya. Bagaimanapun, Khalid berhujah bahawa UMNO yang mewakili kepentingan terbesar bangsa Melayu bukan blok Datuk Seri Azmin Ali atau sesiapa. Beliau mengingatkan bahawa hampir 35% ahli Parlimen Bersatu menang atas tiket UMNO. Selebihnya mereka melompat dari mana-mana untuk mendapat jawatan. Khalid memperlekeh Bersatu kerana hanya menang 13 kerusi dalam pilihan raya lepas dengan undi popular yang sangat sedikit. UMNO dan PAS menguasai 70% undi popular Melayu. UMNO tahu di mana ia berada dalam persada politik Melayu dan Malaysia. Ia adalah dokongan sebenar bangsa Melayu dan bukannya PPBM, jelasnya. Tun Hamid kata Khalid sepatutnya menunjukkan kebimbangan bukan kepada UMNO tetapi kepada kualiti dan wibawa kabinet itu sendiri. Bila 10 menteri dari blok Azmin adalah mereka yang tidak menghormati mandat rakyat dan memperdagangkan jawatan ahli parlimen mereka untuk jawatan, apakah itu sesuatu yang bermoral pada kacamata Tun Hamid? Malah ada di kalangan mereka yang terpalit dengan skandal yang menjijikkan tetapi masih dilindungi dan diberikan tempat dalam kerajaan di sebalik janji untuk kerajaan yang bersih dan berintegriti. Khalid juga mempertikaikan beberapa lantikan dalam Bersatu yang menang atas tiket UMNO tetapi memilih jawatan daripada wibawa. Apakah ini kepimpinan Melayu yang Tun Hamid absahkan? Beliau menegaskan UMNO tidak mendapat agihan kerusi dengan adil, bukan menuntut lebih daripada yang sepatutnya. Dalam hubungan ini, pandangan Tun Hamid betul apabila beliau berkata rakyat memerhati. Tetapi alasan Khalid juga betul kerana parti itu memiliki keahlian ahli parlimen paling ramai. Dalam pada itu, Jom Channel bersetuju bahawa individu yang terpalit dengan skandal menjijikkan tidak wajar dilantik sebagai menteri. Kelakar apabila kita menyaksikan segerombolan pengkhianat yang masuk ikut atap berhujah tentang keadilan. Bagaimanakah rupa bentuk kerajaan tanpa manifesto?
Ia mungkin kerajaan mobokrasi atau mengikut istilah sains politiknya, akhlokrasi, iaitu sebuah kerajaan yang dibentuk tanpa mempedulikan mandat rakyat dalam pilihan raya umum. Tanpa manifesto, pemimpin parti boleh berbuat apa sahaja yang terlintas dalam kepalanya tanpa muafakat terhadap pucuk kepimpinan mereka sendiri. Sifat ini sudah dipamerkan oleh Presiden MCA, Datuk Seri Wee Ka Siong, yang turut sama terjun dalam gelanggang permainan politik yang tidak ada asas garis panduan ini. Dalam temu bual dengan Sinar Harian pada 15 Mac lalu, Ka Siong berkata, "Saya tak mahu dengar selepas ini orang berkata ini kerajaan Melayu Islam." Tidak kira apa yang Ka Siong utarakan selepas kenyataan itu sudah tidak relevan lagi. Ini kerana kenyataan beliau dilihat sebagai garis panduan MCA selepas ini. Justru tidak hairan jika sebelum itu, apabila tidak sampai 24 jam selepas mengangkat sumpah sebagai ahli Dewan Negara, Timbalan Menteri Pendidikan 1 Senator Datuk Dr. Maha Sun mengesahkan akan bekerjasama dengan Lembaga Pengurus Sekolah Cina Malaysia atau Dongzong dan Gabungan Persatuan Guru Sekolah Cina Malaysia Jiaozong berhubung isu pendidikan Cina. "Saya akan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, tapi yang lebih penting ialah menyatukan semua pihak, antaranya Dongzong dan Jiaozong, pendidik dari semua pihak. Untuk bersama-sama saya bekerja keras membantu saya menggerakkan reformasi pendidikan," kata Timbalan Presiden MCA itu seperti dilaporkan stesen televisyen NTV7. Kenyataan Hang Sun yang mahu bekerjasama dengan Dongzong dan Jiaozong menjadi tajuk berita utama akhbar berbahasa Cina, antaranya China Press. Dongzong merupakan lembaga pengelola sekolah Cina Malaysia yang sejak sekian lama mendesak kerajaan mengiktiraf Unified Examination Certificate atau UEC. Di Malaysia, UEC belum diiktiraf untuk kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam atau IPTA. Namun sejak tahun 2004, UEC diterima untuk kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Swasta di Malaysia. Mulai tahun 2010, kelulusan UEC diterima untuk kemasukan ke program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Cina di Institut Pendidikan Guru Malaysia di bawah Kementerian Pendidikan. Ketika Kementerian Pendidikan di bawah Kerajaan Pakatan Harapan hendak memperkenalkan tulisan Jawi kepada murid-murid tahun 4 sekolah vernakular, Dongzong tampil membantah. Kedegilan melampau, pemimpin-pemimpin Dongzong telah mengundang desakan pelbagai pihak yang mahu kumpulan itu diharamkan. Antaranya yang mendesak termasuk Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Pemuda Bersatu dan Gabungan Mahasiswa Islam se-Malaysia GAMIS. Dewan Ulama PAS Pusat DUPP pula menganggap Dongzong dan Jiaozong biadab dan mendesak kerajaan Pakatan Harapan agar mengharamkan kedua kumpulan tersebut. Tidak ada relevan lagi untuk dibiarkan Dong Jiaozong untuk wujud, memandangkan kewujudan mereka hanya akan menyebabkan kekecohan, kebiadaban dan ketegangan antar kaum. Demi menjaga keharmonian masyarakat majmuk, segala perkara yang jelas membawa kepada kemudaratan dan kerosakan mestilah dihilangkan, tegas Ketua Dewan Ulama PAS Pusat Nik Muhammad Zawawi Saleh. Kata Ka Siong, "Saya di sini untuk sama-sama membantu Perdana Menteri dan Kabinet untuk menggambarkan kemajmukan Malaysia." Ingin Jom Channel bertanya, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, adakah Perikatan Nasional menerima kemajmukan Malaysia acuan MCA ini? Apa pula kata Nik Zawawi dan pembenci Dongzong terhadap kebiadaban Timbalan Menteri Pendidikan yang mendahului Menteri Pendidikan, iaitu Muhammad Radi Jidin dari Bersatu? Tidakkah kalian terasa? Setiausaha DAP Lim Guan Eng mengarahkan peguamnya untuk mengambil tindakan terhadap seorang pemimpin pemuda UMNO kebangsaan dan juga terhadap beberapa penyokong Barisan Nasional UMNO dan PAS yang telah menyebarkan berita palsu terhadap beliau dan anaknya. Guan Eng berkata seorang pemimpin pemuda UMNO yang mempergunakan nama Papa Azri mula menyebarkan penipuan ini dengan mengatakan yang beliau telah terbang ke Singapura pada 29 Februari selepas anak lelakinya ditahan di lapangan terbang Singapura kerana membawa wang yang berjumlah 2 juta ringgit tanpa membuat pengisytiharan yang sepatutnya. Menurut Guan Eng, berita ini tersebar dengan pantas dalam kalangan kumpulan-kumpulan penyokong Barisan Nasional dan juga UMNO, terutamanya di laman web mereka. Bahkan media Chinese International Limited MCIL juga telah terlibat dalam perbuatan ini di mana dalam kesungguhan mereka untuk mencemar nama pimpinan Pakatan Harapan. Satu akhbar mereka telah menyiarkan berita palsu ini tanpa sebarang pengesahan profesional, kata Guan Eng dalam suatu kenyataan.
MCIL terdiri daripada akhbar berbahasa Mandarin, Xinqiu, Guanming, China Press dan Nanyang. Untuk rekod, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur telah dengan pantas mengesahkan kedua-dua laporan ini sebagai berita palsu. Pada 29 Februari, saya berada di Kuala Lumpur sepanjang hari dalam cubaan untuk mempertahankan kerajaan yang telah dipilih secara demokratik dan mandat rakyat yang telah diberikan pada pilihan raya umum 2018, kata Guan Eng. Beliau berharap pihak polis dapat mengambil tindakan tegas dan menahan penyebar berita palsu ini yang telah menyakiti individu yang tidak bersalah bagi melindungi semua rakyat Malaysia. Keluarga saya berasa marah dengan tuduhan yang tidak bermaruah seperti ini yang telah menjadikan anak kami sebagai sasaran sedangkan mereka tidak pun terlibat dengan politik. Adakah UMNO akan mengambil tindakan terhadap pemimpin dan penyokong mereka yang terlibat dalam perbuatan yang haram, tidak beretika dan tidak bermoral seperti ini? Adakah kerajaan baharu yang tidak diundi rakyat ini juga akan mengambil tindakan terhadap perbuatan buruk ini? Soal Guan Eng. Guan Eng mendakwa kerajaan baharu yang tidak diundi rakyat ini sedang cuba untuk menyembunyikan kegagalan mereka untuk mengurus krisis ekonomi dan kesihatan yang sedang melanda negara dengan menggunakan taktik keji terhadap individu yang tidak bersalah seperti anaknya. Menurut Guan Eng, berdasarkan tulisan-tulisan penyokong Perikatan Nasional di sosial media yang mempermainkan sentimen perkauman, menunjukkan dengan jelas bahawa kerajaan baharu ini tidak berhasrat untuk menjadi sebuah negara atau kerajaan yang mewakili semua rakyat dan komuniti di Malaysia selari dengan perlembagaan persekutuan. Guan Eng juga mengecam sikap media arus perdana seperti MCIL yang turut terlibat dalam penyebaran berita palsu. Perbuatan MCIL ini menunjukkan mereka tidak mempunyai profesionalisme dalam kewartawanan. Beliau berpendapat perkara ini juga merupakan satu bentuk pembulian terhadap sasaran yang lemah. Sebagai seorang pemimpin politik Pakatan Harapan, saya telah bersedia untuk berhadapan dengan penipuan, fitnah dan ugutan daripada musuh saya. Tetapi lawan politik saya yang kini berkuasa, mereka telah menunjukkan sifat sebenar mereka apabila mereka menyasarkan anak saya yang tidak bersalah, tegasnya. Fitnah itu satu dosa walaupun yang difitnah itu bukan seorang Islam. Memandangkan PAS dan UMNO sekarang telah bersama dalam muafakat nasional dan membentuk Perikatan Nasional, seharusnya ulama PAS dapat berdakwah kepada mereka yang jahil tentang hukum Islam. Sebelum kerajaan Pakatan Harapan dijatuhkan mengikut pintu belakang, Guan Eng sudah memperkenalkan pakej rangsangan ekonomi untuk menampung kesan COVID-19 kepada industri. Memangnya Malaysia adalah di antara negara yang paling awal akan membuat pengumuman pakej rangsangan ekonomi. Itulah yang wajar diambil perhatian oleh parti politik dalam kerajaan Perikatan Nasional, bukannya menyerang Pakatan Harapan menggunakan anak Guan Eng yang tidak berkaitan. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih atas perhatian yang anda berikan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.